Yang manakah menjadi pilihan untuk pengundi-pengundi muda khususnya apabila membuat keputusan pada PRU ke-15 ini, sama ada calon, parti ataupun isu? Saya ingin terus bersama dengan penolong Ketua Penerangan Majlis Belia Malaysia iaitu saudara Muhammad Syafiq Rizwan Jamaluddin. Muhammad Syafiq katanya bakal mengundi di Hulu Langat ke Kuala Langat? Betul. Okey, di Hulu Langat. Okey, Syafiq, sebelum kita bermula dan juga saya tanyakan soalan, mungkin ini dapatan yang dapat kita kongsikan dari uji kaji ataupun kaji selidik yang dilakukan oleh Ilham Center apabila ditanyakan kepada faktor yang menjadi keutamaan pengundi antara isu, parti dan juga calon, seolah-olah ianya nampak sama rata. Kalau saya besarkan sikit di sebelah ini, di mana isu diletakkan sebanyak 30% mengatakan bahawa isu menjadi penentu kepada mereka untuk menentukan siapakah pilihan calon ataupun pilihan keputusan mereka nanti. Parti 32%, calon 38%, dan ini kalau dilihat daripada segi demografi bagi golongan kelompok etnik Melayu, mereka merasakan bahawa parti dan isu itu lebih dominan berbanding dengan calon, dan sedikit berbeza antara etnik Cina yang meletakkan bahawa 38% daripada mereka mengatakan bahawa isu ataupun faktor calonlah menjadi penentu kepada mereka untuk membuat keputusan. Bagi pengundi-pengundi India pula, mereka merasakan bahawa hal yang berkaitan dengan isu itu menjadi pilihan mereka dan juga menjadi keutamaan mereka 36%, manakala bagi Bumi Putera Melayu pula melihat kepada perkara-perkara yang sedikit sebanyak menarik untuk dilihat di sini. Syafiq, kalau kita lihat kepada golongan muda, bagaimanakah mereka membuat keputusan dan juga dapat kita fahami? 18 hingga 20 tahun mereka kata isu calon itu, hal yang berkaitan dengan isu itu menjadi keutamaan mereka. Begitu juga dengan 21 hingga 29 tahun. Bagi pandangan Syafiq sendiri, adakah dengan segala kekecohan calon-calon yang diutarakan sekarang ini, adakah ini menangkap imajinasi orang muda untuk berpartisipasi dan juga menentukan cara mereka untuk mengundi nanti, Syafiq? Terima kasih saudara Zulfitri yang menjemput saya untuk bersama. Sehari dua ni kita tengok isu calon, parti sana parti sini umumkan dan pelbagai lagi, dan alhamdulillah kita hampir ke semua parlimen dah ada adalah calon-calon masing-masing. Tapi kalau kita tengok pola pengundian yang akan datang ni pun, kita dapat lihat kita ada hampir 13% ataupun 1.3 juta pengundi yang kali pertama ni. Yang mana yang tadi tu kata daripada statistik yang ada daripada Ilham Center daripada umur 18 hingga 20 tahun yang mengatakan apa mungkin memilih isu ataupun calon berbanding yang lain-lain. Tapi kalau kita tengok secara kasar adalah bagi golongan belia, kita dapat lihat bahawa isu semasa ataupun isu nasional ataupun isu setempat itu juga memberikan kesan terhadap kaedah ataupun keputusan pengundian kepada belia-belia kita. Bagaimana kita tengok bagaimana sentimen-sentimen yang diwujud sejak sekian lama yang akhirnya membina persepsi kepada pola pemikiran dan corak berfikir dan corak mengundi kepada belia-belia. Tapi dalam masa yang sama, kita juga tidak dapat menolak bahawa bagaimana isu calon yang lebih menjadi faktor penarik kepada setengah kelompok, yang mana ianya lebih melihat kepada isu integriti calon, isu kredibiliti dan juga isu ataupun isu berkaliber calon-calon tertentu, yang akhirnya kita dapat lihat bagaimana sehari dua ini parti-parti yang akhirnya meletakkan calon-calon yang kita rasa hari ini sedikit panas berkaitan tentang calon-calon di parlimen-parlimen tertentu oleh parti-parti tertentu. Sebab apa? Sebab kita rasakan bahawa parti sendiri pun telah melihat bagaimana kesan ataupun bagaimana impak calon-calon tertentu terhadap kerusi-kerusi tertentu, dan bagaimana calon-calon yang mewakili parti-parti tertentu mampu memberikan kemenangan kepada parti dan pilihan raya pada masa akan datang untuk mengimbangi isu-isu berkaitan semasa lah dalam pola pemilih akan datang. Tapi kita tak dapat tidak untuk menolak bagaimana perbezaan antara lokaliti bandar dan luar bandar dan selain itulah. Syafiq, saya ingin beri fokus kepada 3 kelompok usia. Kalau golongan belia ini kita tahu ialah usia 40 tahun ke bawah, dan terdapat sesuatu perkara yang menarik di sini di mana 18 hingga 20 tahun merasakan bahawa isu yang berkait
isu adalah perkara yang paling dominan untuk mereka membuat keputusan, 40%. Begitu juga 41% bagi kelompok usia 21 hingga 29. Tapi bagi mereka yang berusia 30 hingga 39 tahun, mereka katakan faktor yang menjadi keutamaan mereka untuk mengundi dan juga membuat keputusan ialah hal-hal yang berkaitan dengan calon. Syafiq, orang muda, mungkin kita dapat fahami, orang muda tidak boleh dipukul rata semuanya kelompok usia itu adalah sama, dan ini dapatan ini juga sudah membuktikan ada sesuatu yang perlu difahami. 18-20 lain, 21-30 lain dan 30 hingga 39 juga lain. Mengapa itu berlaku dan juga kenapa kita fahami hal yang berkaitan dengan isu itu lebih dominan untuk anak-anak muda 30 tahun ke bawah berbanding 30 tahun ke atas? Saya kira ini berkaitan tentang kematangan ataupun faktor individu itu sendirilah, belia itu sendiri. Kita tengok kalau 30 tahun ke atas ni, kebanyakannya belia-belia 30 tahun ke atas ni di dalam fasa untuk membina keluarga, membina kerjaya dan membina hidup. Dan mereka dah melalui segala isu-isu politik yang lepas. Mereka dah merasai bagaimana susahnya mencari pekerjaan, macam susahnya isu perumahan dan lain-lain. Dan akhirnya, bagaimana mereka memutuskan keputusan untuk mengundi berkait kepada siapakah calon yang akan mewakili suara mereka nanti. Berbanding kepada belia-belia yang bawah 30 tahun ini, kebanyakannya mungkin hampir juga yang baru pertama kali mengundi, ianya lebih melihat kepada sentimen-sentimen luaran, kesan-kesan ataupun sentimen-sentimen yang membentuk persekitaran mereka yang akhirnya memberi persepsi kepada mereka untuk mengundi. Bagaimana juga dan ada juga yang kita lihat bagaimana parti-parti atau calon-calon tertentu itu mereka tidak kenal. Mungkin mereka pun baru dalam arena politik ataupun belia itu sendiri pun baru saja menyertai ataupun mengambil tahu tentang politik dan akhirnya mereka lebih terkesan ataupun memberi timbangan yang berat kepada isu berbanding calon, berbanding kepada belia-belia yang sudah semakin matang, yang 30 tahun hingga 40 tahun ini, kebanyakannya mereka dah try to settle down. Dah ada keluarga, dah ada rumah dan lain-lain, maka mereka lebih memandang kepada isu calon mana yang mampu untuk membawa suara dan hasrat mereka di peringkat parlimen dan sebagainya. Pendek kata, dalam tempoh keributan parti-parti politik mengumumkan calon-calon mereka, dalam pada esok awal ini juga melaporkan calon-calon heavyweight yang digugurkan, bagi kelompok usia 18 hingga 29 tahun ini, mereka merasakan bahawa itu bukan masalah mereka, isu yang perlu diselesaikan. Adakah itu betul, Syafiq, dan juga apa naratif yang sebaiknya untuk memikat mereka? Kalau kita tengok mereka yang isu bawah 30 tahun ini kebanyakan student baru-baru habis belajar. Jadi mereka ni lebih kepada isu perumahan, isu macam mana mereka nak cari kerja, peluang pekerjaan ada tak ada, gaji mereka macam mana nanti lepas habis belajar, nanti gaji mereka kerja macam mana. Bagaimana ekosistem negara kita yang membina dan memberi sokongan kepada kelangsungan kehidupan mereka. Dan inilah yang menjadikan mereka lebih memilih untuk berfikir dari segi isu mereka. Ini yang antara menjadi timbangan kepada mereka berbanding orang-orang yang dah settle down 30 tahun ke atas. Jadi, isu adalah satu perkara yang begitu juga bagaimana parti-parti melontarkan manifestonya untuk menyelesaikan isu-isu ataupun menarik undi dari sudut isu untuk diselesaikan dan segala-galanya lah. Syafiq, kita selalu meletakkan segmen-segmen tertentu, pengundi luar bandar, pengundi bandar, separa bandar, dan kajian ini juga melihat kepada kelompok-kelompok yang begitu. Tapi bagi generasi muda, orang-orang muda ini, adakah itu relevan untuk kita bincangkan kerana pergerakan orang muda balik mengundi di kampung, bekerja di bandar dan juga isu-isu di bandar juga mungkin mempengaruhi mak bapak apabila mengundi nanti. Bagaimana kita melihat gerakan orang muda ini kalau kita dapat fahami? Adakah mereka layak ataupun seharusnya dilihat daripada sisi demografi ini ataupun perlu dibuka luas lagi perbincangan itu? Saya kira isu mobilisasi, perpindahan ataupun pergerakan belia ni daripada bandar luar bandar
dan akhirnya dia berkesan kepada isu pengundian dan pola pengundian ini. Antara satu isu yang kita rasa ia sebenarnya dah lama dah, dan sebenarnya kita juga dah merancang untuk menyelesaikan dia, bagaimana kita merancang untuk mereka mengundi di tempat tinggal dan segala-galanya. Dan kita tengok bagaimana pengundi-pengundi muda daripada kawasan Pantai Timur yang banyak dah bekerja di Klang Valley misalnya kata, dan pergerakan ini mengganggu ataupun memberi kesan terhadap pola pemikiran mereka, dan akhirnya memberi kesan kepada mempengaruhi pola dan corak membuat keputusan atas kertas undi nanti. Dan inilah antara isu-isu yang penting untuk diselesaikan. Akhirnya kita tidak ingin ada bias terhadap mana-mana isu yang mungkin isu itu dialami di bandar sebenarnya. Dan isu dia dialami oleh mereka di Klang Valley, di tempat tinggal mereka di Shah Alam. Tapi akhirnya sentimen kemarahan isu di bandar itu dibawa mempengaruhi pengundi di kawasan luar bandar. Ini yang kita tak nak. Dan kita harap ianya dapat ditimbang tarakan lah. Okey, Syafiq, terima kasih kerana sudi bersama kami dalam Malaysia Memilih pada petang ini. Kami pasti akan temu bual lagi, Syafiq, untuk memahami dan juga membincangkan banyak lagi topik-topik yang berkaitan dengan orang muda khususnya. Itu dia sebentar tadi Muhammad Syafiq Rizwan Jamaluddin. Teruskan bersama kami di astroawani.com dan saluran 501 Awani, saluran pilihan raya anda. Sebarang perkembangan terkini akan kami bawakan dari semasa ke semasa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.